مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له
فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع Bismillah. Dah mulai? Dah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aliyul 'azim. Amma ba'du. Kemarin kita sudah membicarakan tentang kepentingan malam. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam ini. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila ia menutupi, yakni ia menutupi dengan kegelapannya akan cahaya siang akan setiap sesuatu di antara langit dan bumi. Kata dalam kitab tafsir Al-Jalalain, wal laili idza yaghsha ay bi dhulmatihi kullama baina as-sama'i wal ard. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia terang benderang, ay inkashafa wa dhahara, apabila ia muncul dengan jelas. Malam itu gelap, siang itu cerah. Demi malam apabila ia gelap, demi siang apabila ia cerah. Ketika menghuraikan tentang Al-Isra
Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari akan hambanya itu lailan, pada sebahagian kecil daripada malam. Lailan ay juz'an min al-lail. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan perkataan abdihi pada subhanalladzi asra bi'abdihi merupakan perkataan yang menunjukkan kepada bercantumnya ruh dengan jasad. Dengan arti Isra' dan Mi'raj itu berlaku secara jaga, bukan berlaku di dalam mimpi, seperti mana dakwaan sebahagian. Pendapat yang terkuat dan pendapat jumhur ataupun kebanyakan ulama, Isra' dan Mi'raj itu berlaku secara jaga. Kalau dalam mimpi, orang musyrikin mungkin tak nafi, tapi secara jaga mereka nafi. Akan tetapi itu satu mukjizat yang besar yang wajib diyakini dan wajib kita beriman, kerana Allah Maha berkuasa untuk melakukan perkara sedemikian. Maka perkataan al-abdu himpunan kepada ruh dengan jasad. Kemudian disebut di situ lailan. Lailan ay juz'an minal lail. Sejuzu ataupun sebahagian daripada malam, sedikit daripada malam. Kenapa dikatakan sedikit? Kerana kalau satu malam digunakan perkataan lailatan, ismul marrah, lailatan satu malam. Tapi kalau lailan, sebahagian kecil daripada malam ataupun sebahagian daripada malam. Seperti firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, yakni satu malam daripada maghrib sampai subuh. Tapi kalau lailan ay juz'an min al-lail, sebahagian kecil daripada malam. Buktinya Nabi SAW ketika di Isra' dan di Mi'rajkan, ketika baginda pulang daripada Isra' Mi'raj, selimut yang baginda tinggalkan masih lagi panas. Seperti mana riwayat, kalau tak silap, Ummi Hani radhiyallahu anha menunjukkan bahawasanya perjalanan itu perjalanan yang jauh, tetapi memakan masa yang singkat. Kerana selimut kita, kalau kita tidur dalam selimut kita jadi panas. Dengan sebab kita bernafas dalam selimut, kita keluar pergi bilik air, kita patah balik, selimut kita masih lagi panas, berarti kita pergi bilik air itu hanya beberapa minit. Jadi ada riwayat Nabi SAW pulang daripada Isra' Mi'raj, selimut baginda masih lagi panas. Jadi perkataan lailan di situ menunjukkan kepada sebahagian kecil malam, bukan satu malam, kerana lailan dengan makna juz'an minal lail. Dan ditegaskan bahawasanya malam ini waktu yang cukup berharga. Di antara sebabnya kerana di malam hari itu ada waktu yang disebut sebagai ihya ma bainal isya'ain, yang kita bicarakan kemarin. Menghidupkan antara maghrib dengan isya. Waktu maghrib dengan isya adalah waktu yang paling singkat di antara sembahyang 5 waktu. Maka kita menghidupkan maghrib dengan isya dengan sembahyang atau dengan kuliah maghrib. Ada yang mengajak kuliah maghrib, ada yang mengaji kuliah maghrib, ada yang berzikir, dan seumpamanya ia adalah waktu yang amat berharga yang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dibicarakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Perkataan yang berbunyi ihya'un ma bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dengan isya. Jadi maghrib dengan isya kita kena berazam untuk dihidupkan kerana dia permulaan malam. Dan kalau boleh maghrib dengan isya kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam surau. Kalau tak duduk dalam masjid surau, kita duduk di rumah. Duduk di rumah di tempat yang bermanfaat untuk kita duduk atas sejadah buat ibadat sembahyang sunat, ataupun kita duduk dalam atas sejadah untuk baca Quran, untuk berzikir dan seumpamanya. Jangan kita buang masa maghrib sampai isya menonton TV saja.
Kemudian lepas maghrib, lepas isya. Lepas mayang maghrib, mayang isya. Kemarin kita cerita dah, menunggu semayang setelah semayang yang pertama itu dengan dua amalan. Yang pertama berwuduk, yang kedua tidak menyakiti dan mendapat doa daripada malaikat rahmat. Malaikat sentiasa mendoakan orang yang menunggu sembahyang yang kedua selepas sembahyang yang pertama dengan doa yang berbunyi Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah untuk si fulan. Ya Allah, kasihanilah ataupun sayangilah ataupun rahmatilah, belas kasihanlah kepada si fulan. Malaikat doa Allah supaya Allah merahmati kita apabila kita menunggu sembahyang yang kedua selepas sembahyang yang pertama, malam yuhdith, malam selama mana dia tidak berhadas, malam yu'zi, selama mana ia tidak menyakiti, tak menyakiti orang lain, tak kata yang buruk kepada orang lain, tak buat perbuatan yang buruk kepada orang lain, ataupun tidak mengumpat kepada orang lain. Dia tidak menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain, dia tidak menggunakan anggotanya untuk tubuh badan dia untuk menyakiti orang lain. Dia luku kepala orang lain, contohnya dia kutir ke mana, dia tampak ke mana, dia tumbuk ke mana, tak. Tubuh badan dia pun dia jaga tak menyakiti orang, lidah dia pun jaga tak menyakiti orang, sampai sembahyang berikutnya orang itu yang tunggu sembahyang dengan berwuduk dan tidak menyakiti terus menerus mendapat doa daripada para malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Bukan dekat maghrib tunggu isya, sebalang sembahyang yang lain, sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita mai ke masjid dalam keadaan sudah berwuduk. Setiap kali kita langkah dapat pahala gugur dosa. Kita berwuduk di rumah kita, kita langkah ke masjid 10 langkah, 100 langkah, gugur dosa kita, dapat pahala kita. Berjalan ke masjid ada kelebihan di sudut dunia, di sudut akhirat. Di sudut dunia berjalan kaki itu ada manfaat di sudut kesihatan. Sehingga kan ulama sekarang kitab tajuk kelebihan al-mashyu 'alal aqdam, kelebihan berjalan kaki. Kelebihan berjalan kaki, satu buku ditulis oleh ulama. Lebih-lebih lagi berjalan kaki ke masjid. Kalau rumah kita jauh nak berjalan kaki tak mampu, maka kita naik kenderaan sekerat. Sekerat lagi kita jalan kaki juga daripada kenderaan kita nak masuk masjid. Yang penting berjalan ke rumah Allah itu dapat pahala pergi dan pulang. Hadis Imam Muslim kata pergi dan pulang. Seorang sahabat rumah dia jauh, kenapa kamu tak pindah rumah, pergi buat rumah dekat Masjid Nabawi? Dia kata, aku mengharapkan dituliskan kepadaku pahala pergi dan pulang. Maka Nabi SAW kata, kamu diberikan sedemikian. Maksudnya kita pergi ke masjid setiap hari, perjalanan pergi dapat pahala, balik daripada masjid pun dapat pahala. Kalau pergi masjid 10 langkah, balik 10 langkah, dah 20 langkah. Kalau pergi masjid 50 langkah, balik 50 langkah, 100 langkah. Maka 100 itu dapat pahala. Perjalanan seseorang ke rumah Allah ditulis pahala. Lebih baik lagi kalau dia boleh ambil ayat semayang di rumah. Sampai rumah Allah, dia tunggu masa semayang. Dalam keadaan dua perkara tadi. Tidak membatalkan wuduk, kalau batal ambil balik, dan tidak menyakiti. Maka dia terus menerus mendapat doa daripada malaikat rahmat. Dibicarakan dalam satu kitab nama Haula'i tusalli alaihimul malaikah. Golongan yang diselawatkan, golongan yang didoakan oleh para malaikat. Salah seorang yang didoakan oleh malaikat ialah orang yang menunggu semayang. Jadi kita tunggu semayang, tak kira lah subuh, luhur, asar, maghrib, isya, kita mendapat doa malaikat. Dengan syarat kita tunggu dalam keadaan sudah berwuduk, bukan tidak ada wuduk. Atas dasar itulah orang dulu-dulu banyak mereka ambil berat tentang perkara sedemikian. Sehingga kalau ada di kalangan mereka terlepas takbiratul ihram bersama imam, mereka sudah menganggap satu musibah dan mereka memberi ta'ziah selama 3 hari 3 malam. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi rahimahullah kata, diucapkan ta'ziah oleh orang dulu-dulu sekiranya seorang tu terlepas takbiratul ihram bersama imam.
Imam bagi salam, dia makit sambung satu rakaat, dia masbuk, sudah dianggap musibah. Musibah besar. Macam kematian adik-beradik. Kematian ayah kita, kematian mak kita, satu musibah yang menyedihkan kita. Orang ucap takziah kat kita. Orang dulu-dulu mengucapkan takziah kepada orang yang terlepas takbiratul ihram bersama imam. Dan sekiranya seseorang itu terlepas satu sembahyang jemaah sama imam, satu waktu, mereka ucap takziah 7 hari 7 malam. Takziah mereka berbunyi, laisal musab man faraqal ahbab, innamal musab man faqadat thawab. Bukanlah orang yang ditimpa musibah itu orang yang berpisah dengan kekasihnya, tetapi orang yang ditimpa musibah itu ialah orang yang faqadat thawab, yang hilang pahala, yang luput pahala, yang tak dapat pahala. Pahala tak dapat disebabkan dia melalui tempuh waktu dalam keadaan dia tak dapat pahala banyak. Jadi tak sembahyang jemaah ni pahala banyak, tiba-tiba dia tak mau buat, dia nak sembahyang seorang, maka daripada 27 yang banyak dapat satu, maka dia dianggap menghadapi musibah oleh golongan salafus salih zaman dulu. Ada seorang tabi'in yang bernama Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Dia ni menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Ada kata 30 tahun, ada kata 40 tahun. Tak pernah tinggal dan tiap-tiap kali sembahyang duduk belakang tu imam dan tak pernah masbuk. Tidak aku berada di masjid melainkan sebelum masuk waktu. Setiap kali azan berkumandang dia sudah ada di masjid. Hebatnya Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, kerana dia sembahyang 5 waktu tak nak tinggal seumur hidup. Bukan dekat sembahyang 5 waktu tak nak tinggal, sebelum masuk waktu dia sudah ada di Masjid Nabawi. Tiap-tiap waktu. Itu Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu ambil beratnya mereka. Kita tak mampu nak buat 5 waktu. Kita kemarin kita baca dah, sekurang-kurangnya jaga sembahyang subuh secara berjemaah dan sembahyang isya secara berjemaah. Hadis Imam Muslim menyatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isya secara berjemaah, maka seolah-olahnya ia melakukan qiyamul lail separuh malam. Separuh malam. Malam ni mula bila? Habis bila? Di sisi kebanyakan ulama, malam itu bermula daripada maghrib sampai habis dia waktu subuh. Ada sebagian kecil ulama kata malam tu mula lepas isya, habis subuh. Tapi pendapat kebanyakan ulama, malam tu mula daripada maghrib, subuh habislah malam itu. Berarti kalau maghrib 7.30, subuh 6.30, berarti 11 jam. 11 jam malam. 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. Siapa boleh sembahyang isya secara berjemaah, Allah bagi pahala macam melakukan qiyamul lail 5 jam setengah. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shama al-laila kullah. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka seolah-olahnya ia melakukan solat di malam hari sekalian malam itu. Faka'annama shalla al-laila kullahu, rawahu Muslimun, hadis nombor 656 dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini yang pertama Sahih Muslim, yang kedua perbuatannya mudah. Mau tak mau kita mesti sembahyang tiap-tiap hari. Cuma tinggal kita nak pergi jemaah. Siapa sembahyang isya berjemaah dapat pahala qiyamul lail setengah malam. Siapa sembahyang subuh cara berjemaah, lepas dia sembahyang isya dah jemaah, dia sembahyang subuh daripada jemaah, campur lagi setengah. Dapat pahala macam dia qiyamul lail sepanjang malam.
Macam dia semayang sepanjang malam, semayang sampai subuh. Orang dulu-dulu ada semayang sampai subuh, semayang malam-malam. Dalam kitab Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthara min al-ibadah laysa bibid'ah, disebutkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di hujung usia baginda puasa setiap hari, baginda semayang daripada Isya sampai subuh. Kenyataan itu ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. 8 jilid, kalau tak silap kitab tu. Ada di rumah saya. Tak baca pun, simpan buat pameran. Dalam kitab tu, nama kitab tu Al-Bidayah wan Nihayah. Karangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di hujung usia baginda semayang sunat daripada Isya sampai subuh, dan baginda berpuasa setiap hari. Kita baca, kita kata ni cerita mohong ke apa? Nak kata mohong tak boleh, kerana itu perkara luar biasa, satu karamah yang Allah bagi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh semayang sepanjang malam, boleh puasa setiap hari sepanjang tahun, sardus siyam. Jadi kita nak mayang daripada Isya sampai subuh, kita tak mampu. 2 rakaat tu pun betul dah boleh makit tahajud 2 rakaat tu. Tapi dengan kita semayang Isya dan subuh secara berjemaah, Allah bagi pahala macam kita sembahyang daripada Isya sampai subuh. Hak ni mudah kita amalkan. Nak sembahyang betul kita tak mampu. Tapi dengan kita ingat hadis ni Sahih Muslim riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bila nak jumpa pun tak tahu tajuk dia. Babul hathi ala huduril jama'ati fi subh wal isya. Bab menggalakkan kita hadir jemaah dalam sembahyang subuh dan isya. Riwayat Imam Tirmizi juga daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Barang siapa yang menghadirkan diri kepada sembahyang Isya secara berjemaah adalah baginya pahala seperti melakukan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang Isya dan subuh secara berjemaah, maka nescaya adalah baginya seperti melakukan qiyam satu malam. Melakukan qiyamul lail satu malam. Jadi sembahyang Isya berjemaah dapat separuh, sembahyang subuh berjemaah pula dapat separuh. 2 tu campur jadi satu malam. Yang ni sesuai bagi kita yang hidup di zaman akhir zaman ni. Kerja sikit gaji mahal, ibadat sikit pahala banyak, iaitu sembahyang Isya dan subuh secara berjemaah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Imam Bukhari nombor hadis 615. Hadis Imam Muslim nombor hadis 437. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, walau ya'lamuna fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Jika mereka mengetahui apa yang terdapat dalam sembahyang Isya dan subuh, nescaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun terpaksa, walaupun secara merangkak. Kita cerita hadis kemarin, mafhum dah. Hari ni kita baca matan. 2-3 hadis ni kalau kita boleh amal mula malam ni sampai mati, banyaknya pahala. Jadi hadis yang Bukhari Muslim menyatakan, sekiranya orang-orang Islam mengetahui pahala dan kelebihan dalam sembahyang Isya dan subuh secara berjemaah,
nescaya mereka akan mendatangi tempat sembahyang subuh dan insya untuk buat sembahyang jemaah, walaupun terpaksa merangkak untuk sampai ke tempat itu. Daripada rumah nak pergi masjid kena merangkak. Merangkak pun merangkak lah. Pasal banyaknya pahala sembahyang jemaah dua-dua tu di masjid. Itu riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula disebutkan, juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Hadis Bukhari 657, hadis Muslim 651. Tidak ada sembahyang yang lebih berat ke atas kaum munafikin daripada sembahyang subuh dan sembahyang isya. Dan jika mereka mengetahui apa yang terdapat pada keduanya, nescaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun secara merangkak. Jadi dua-dua hadis ni sebut merangkak. Merangkak ni maksudnya kita dah tak larat dah. Kita nak pergi mana dah tak mampu bergerak. Tapi oleh kerana besarnya pahala sembahyang jemaah, saya sanggup merangkak daripada rumah saya pergi masjid untuk mendapat tawaran istimewa yang Allah nak bagi kepada orang boleh pergi sembahyang subuh saya insya-Allah berjemaah. Iaitu seperti melakukan qiyamul lail seluruh malam. Maka insya kalau boleh jangan tidur sebelum isya. Pergi sembahyang jemaah. Dan kalau boleh tidur awal lepas isya. Pasal nak bangkit awal pergi sembahyang subuh solat berjemaah. Yang jadi masalah kita hari ini, kita duk biasa tidur sayup. Pukul 12 malam baru tidur, pukul 1 pagi baru tidur, duk tengok TV. Akhirnya insya tak sembahyang jemaah, pasal duk tengok sinetron. Sinetron dah, tu bahasa Indonesia ke? Gambar apa tu? Duk tengok TV gambar tak kira gambar apa pun. Duk tengok gambar pukul 10, 11, pukul 12. Maka subuh makin sayup. Dua-dua terlepas. Sembahyang insya tak pi, duk tengok berita ke tengok apa. Sembahyang subuh pun tak pi, tak makin tidur lagi. Sebab malam tidur sayup. Akhirnya ulama susun dalam kitab dan benda tu tidak diamalkan oleh sebahagian masyarakat. Iaitu barang siapa yang tidur sebelum isya, hukumnya makruh. Lepas maghrib, boom, tidur terus. Dia kata, siapa tidur lepas maghrib ni? Letih tadi kerja sampai ke petang. Siang tadi kerja sampai pukul 7. Siang tadi kerja sampai pukul 6 petang. Maka tak boleh tahan dah. Lepas maghrib mesti tidur. Makruh tidur lepas maghrib. Kerana tak sembahyang isya. Mangkit sembahyang isya pukul 4 pagi. Pukul 5 pagi. Lama-lama sekali letih tak apa. Kalau tiap-tiap malam dia buat benda makruh. Kerana tidur lepas maghrib sebelum sembahyang isya, hukum dia makruh. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, syarah dia pun ada. Dalam kitab hadis-hadis pun ada. Maka kita alhamdulillah, kita tak tidur lepas maghrib. Kecuali lama-lama sekali letih tu cerita lain. Tiap-tiap malam lepas maghrib, boom tidur. Pasal apa? Tadi kerja pejabat. Banyak sangat. Letih. Tiap-tiap malam dia kata kerja saya balik pejabat. Tak tahu nak buat apa dah. Lepas maghrib lena terus. Subuh bila? Subuh pukul 4 pagi. Isya bila? Pukul 5 pagi surah. Kalau lama-lama sekali itu tak apalah. Kalau tiap-tiap malam buat lagu tu perlu diubah. Karena tidur sebelum sembahyang isya hukum dia makruh. Yang kedua berjaga lepas sembahyang isya hukum dia makruh. Ni lagi payah. Patut lepas sembahyang isya tidur terus. Isya pukul 9. Lepas sembahyang isya boom lena terus. Pasal apa kena tidur lepas isya? Nak bagi mangkit awal. Kita pergi rumah siapa pun pukul 9 tutup lampu dah tidur. Mana nak jumpa? Rumah kau ni pukul 11, rumah kau ni pukul 12, rumah kau ni pukul 1. Baru tidur. Berarti dia tidak mengamalkan apa yang disebutkan itu. Dalam kitab azkar ada sebut berjaga lepas isya hukum dia makruh. Melainkan berjaga untuk perkara yang bermanfaat. Berjaga untuk baca kitab, berjaga untuk sambut tetamu, berjaga untuk melihat
program yang bermanfaat, tengok ceramah. Umpamanya, berjaga untuk perkara manfaat, tak makruh. Kalau jaga untuk benda tak bermanfaat, makruh. Kenapa disuruh tidur awal, nak bagi makin awal? Maka kita kena programkan hari waktu tidur kita setiap malam. Setiap malam jangan tidur lewat yang boleh menggagalkan kita makin sembahyang tahajud 2 rakaat. Tiap-tiap malam tidur pukul 12, payah nak makin sembahyang tahajud. Tiap-tiap malam tidur awal sikit, pukul 10.30 ke, pukul 11 paling lewat, pukul 10 ke, insya-Allah bolehlah kunci jam makin sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Jangan tahajud tak makin langsung sebab tidur sayup. Dalam kitab azkar, Imam Nawawi kata, berjaga lepas isya adalah makruh kecuali untuk perkara-perkara bermanfaat. Dibuat contoh beberapa perkara manfaat itu. Jadi tidur malam lepas maghrib sebelum sembahyang isya tak apa ramai orang buat. Tapi berjaga lepas isya banyak orang buat. Pasal mungkin dia berjaga untuk menonton TV, mungkin dia berjaga untuk bersembang di malam hari. Tak apa kalau yang dia tengok itu benda yang bermanfaat, tak makruh. Tak apa kalau dia berjaga tu kerana nak sambut tetamu, tak makruh. Tak apa kalau dia berjaga tu untuk mengaji, mengajar, tak makruh. Dia dengar ceramah, dengar orang ceramah sampai pukul 11, tak apa, tak makruh. Yang makruh kalau diisi dengan perkara tak bermanfaat. Untuk apa disuruh tidur lepas isya awal? Untuk kita boleh bangun awal. Untuk kita boleh bangun sebelum subuh. Jadi dalam hadis kata, kalau hadis Imam Muslim kata, sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Salatul laili, hadis kata, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu hadis Imam Muslim yang menyatakan hebatnya anugerah Allah kepada orang boleh sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Dalam hadis yang lain, Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhdi, Imam Al-Marwazi di dalam kitab Qiyamul Lail, Imam Ibnu Abi Dunya juga dalam kitab Qiyamul Lail, Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Beberapa tokoh ulama tadi meriwayatkan Nabi SAW bersabda, raka'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba dalam di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan segala apa yang ada di dunia itu. Walaula an asyqa ala ummati la faradtuha alaihim. Kalau tidak menyusahkan ke atas umat aku, nescaya aku wajibkan atas mereka itu. Jadi tokoh-tokoh ulama tadi meriwayatkan, Imam Ibn Mubarak di dalam kitab Az-Zuhdi, Imam Al-Marwazi di dalam kitab Qiyamul Lail, Imam Ibn Abi Dunya di dalam kitab Qiyamul Lail, Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir meriwayatkan bahawasanya 2 rakaat yang seseorang itu rokok kepada Allah di malam hari, fi jawfil lail, di tengah malam, lebih baik baginya daripada dunia dan segala isinya. Kalau tidak menyusahkan atas umat aku, nescaya aku akan wajibkan ke atas mereka itu, aku akan wajibkan keduanya atas mereka itu. Jadi hadis ini menawarkan kepada kita supaya tiap-tiap malam mangkit sembahyang walaupun 2 rakaat. Jadi kita nak boleh mangkit sembahyang 2 rakaat, kita kena tidur awal selepas isya. Ini di antara program yang kena ada dalam malam hari kita. Dalam riwayat yang lain, la tad'anna salatal lail walau halbashatin. Jangan kamu meninggalkan sembahyang malam walaupun sekadar masa memerah susu kambing, dalam masa yang singkat. Dalam hadis yang lain menyatakan qiyamul lail qurbatun ilallah. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadis Imam Tirmidzi, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum.
Hendaklah kamu semua melakukan qiyamul lail, sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang mulia, orang-orang saleh sebelum kamu. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah daripada melakukan dosa. Kalau kita ikhlas dalam qiyamul lail, mudah-mudahan Allah Ta'ala kawal kita daripada terlibat dengan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa kesalahan yang sebelum itu. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan mengusir serta mencegah, menjauhkan, yakni mencegah serta merawat penyakit daripada tubuh badan. Mudah-mudahan orang qiyamul lail tubuh badannya sihat. Mudah-mudahan orang qiyamul lail tak terlajak buat dosa. Mudah-mudahan orang qiyamul lail dosanya terhapus. Mudah-mudahan orang qiyamul lail dekat dengan Allah. Mudah-mudahan orang qiyamul lail melakukan kebiasaan orang-orang baik zaman dulu. Jadi hadis ni menceritakan 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan qiyamul lail. Da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Qurbatun ilallah, mendekatkan kepada diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, menghalang daripada dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapuskan dosa yang sedia ada. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, mengusir penyakit daripada tubuh badan. Dan ada hadis menyatakan setiap malam Allah Subhanahu wa taala menawarkan waktu doa mustajab. Barang siapa yang berdoa dan bertemu dengan waktu itu, pasti doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Muslim, nombor hadis 757, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin. Sesungguhnya pada malam hari itu, sesungguhnya pada setiap malam, ada satu waktu di mana tidak bertemu seorang muslim dengan waktu itu ketika berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memakbulkan permohonannya. Tawaran sedemikian itu diberikan pada setiap malam. Jadi hadis ini menyatakan tiap-tiap malam ada waktu doa mustajab. Bila waktu itu hanya Allah yang tahu. Kita minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mesti Allah Ta'ala akan makbulkan. Kalau kena waktu itu, maka waktu itu Allah sembunyikan supaya tiap-tiap malam kita berdoa, tak kira pukul berapa kita bangkit. Yang penting sebelum subuh. Mungkin subuh 5.30 kita berdoa 5.29. Mungkin kalau subuh pukul 5.30 kita doa 5 suku. Pukul 5, pukul 4, pukul 2, pukul 1, tak kira. Waktu kita tak tahu, hanya Allah tahu. Tapi Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, tiap-tiap malam berjumpa waktu tu, doa mustajab. Dan waktu doa mustajab tu mungkin seminit, mungkin sejam, mungkin 5 jam. Kita pun tak tahu. Maka kalau kita berdoa pukul 2 pagi ke, pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, pukul 5 pagi, kita harapkan waktu itulah doa mustajab. Allah Ta'ala tak tentukan jam berapa, Allah Ta'ala tak tentukan lama mana. Mungkin setengah minit, mungkin 5 jam. Mungkin pukul 5.30, mungkin 5 suku, mungkin pukul 1 suku. Tak tahu. Maka bila Allah sembunyikan, nak bagi tawaran kepada kita, bila-bila masa kita jaga baca doa. Mungkin kita jaga pukul 1 pagi, mungkin kita jaga pukul 12, pukul 1.30 pagi, mungkin kita jaga pukul 5 pagi, lagi tak masuk subuh. Itulah waktu kita harapkan kena doa mustajab yang ditawarkan dalam hadis tadi. Allah sembunyikan waktu doa mustajab setiap malam untuk nak bagi peluang kita berdoa setiap malam. Tak kira kita doa tu pukul 1 pagi atau pukul 5 pagi. Yang penting sebelum subuh. Jadi kalau subuh 5.30, kita doa 5.29. Kita dah masuk dalam tawaran berdoa di malam hari.
Dan doa kita macam-macam hajat. Kalau pelajar, doa dia supaya dia mengaji pandai. Kalau orang cari rezeki, dia supaya rezeki dia dapat banyak. Kalau peniaga, dia mau meniaga, dia untung. Kalau orang buat bendang, dia nak padi dia banyak. Kalau orang motong getah, dia nak skrap dia banyak. Kalau dia kerja pejabat, dia nak dapat naik pangkat. Maka hajat dunia, hajat akhirat, sebut pada waktu itu. Mungkin kita sebut tu hanya dalam masa setengah minit. Sebab kita mungkin setengah minit lagi nak masuk subuh. Tak ada nak sembahyang, tak ada nak apa-apa. Dan baca doa. Kena waktu doa mustajab. Allah bagi apa kita nak nak. Jadi kita kena ingat hadis ni. Supaya kita tak tinggal doa apa-apa juga. Doa yang kita nak nak dunia akhirat. Walaupun hanya seminit sebelum subuh. Walaupun hanya 10 minit sebelum subuh. Walaupun kita tidur lepas insya kita terkejut terjaga pukul 1 pagi nak bangkit segan. Pejam mata tak boleh lena lagi, duk lipok. Doa ketika tidur. Nak bangkit sana ni kat nak subuh. Tapi saya jaga pukul 1 pagi. Sementara duk musim tak mau nak lena, guling sana berguling sini. Masukkan 1-2 doa yang terlintas dalam pemikiran kita. Kod waktu kita baca tu kena waktu doa mustajab. Jadi tawaran doa mustajab ini setiap malam. Sepanjang tahun. Seumur hidup. Bila hanya Allah yang tahu. Lama mana hanya Allah yang tahu. Mungkin waktu tu berlaku seminit sebelum subuh. Mungkin waktu tu berlaku 5 jam sebelum subuh. Mungkin waktu doa mustajab tu hanya seminit. Mungkin waktu doa mustajab itu 5 jam. Kalau 5 jam, pukul berapa kita doa? Pukul 1 mustajab, pukul 2 mustajab, pukul 3 mustajab, pukul 4 mustajab, pukul 5 mustajab. Allah sembunyikan lama mana dia nak mustajab supaya kita doa bila-bila masa. Tak semestinya kita baca doa daripada pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi. Yang penting antara tengah malam sehingga subuh ada waktu kita celik mata, ada waktu kita baca doa. Ada waktu kita isi dengan 3 perkara besar. Beristighfar, berdoa. Beristighfar, berdoa, dan berzikir. Itu 3 perkara besar yang perlu kita celik mata tiap-tiap malam kita buat. Berzikir sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Rajin lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa mungkin tidur sudah dianggap berzikir. Berzikir satu. Yang kedua, beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Hadis kata, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah waktu ini orang yang nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Yang kedua beristighfar. Yang ketiga berdoa. 3 perkara ini hanya boleh dilakukan dalam masa seminit sebelum subuh. Subuh 5.30, 5.29 boleh diisi 3 perkara tadi. Berzikir, Alhamdulillah. Beristighfar, Astaghfirullah. Dan berdoa, minta apa-apa doa. Sekurang-kurangnya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita dah isi 3 perkara besar dalam masa 1 minit. Nak tambah lagi kelebihan, sembahyang 2 rakaat. Maka kita perlukan masa 4-5 minit lagi. Kita bangun 5 minit, 10 minit sebelum subuh. Kita telah isi dengan wudu, sembahyang, zikir, istighfar, doa. 5 ini kita isi tiap-tiap malam. Ambil ayat sembahyang, berzikir, beristighfar, berdoa. Dan beristighfar tu jangan kat kita seorang. Astaghfirullahalazim, baru kita seorang. Minta kat kita, kat mak ayah kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ampun dosa mak ayah aku. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani, mendidikku ketika aku masih kecil dulu. Doa kat guru kita sama, wali masyayikhina, ampunkan dosa guru-guru saya. Wali ahlina, ampunkan dosa keluarga saya.
Wali ikhwatina, ampunkan dosa adik-beradik saya. Wali auladina wa banatina, ampunkan dosa anak-anak saya lelaki dan perempuan. Wali ahbabina, ampun dosa orang-orang yang saya kasih. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, ampun dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah mati. Banyak tu kita baca doa, Allah bagi pahala sebanyak bilangan muslimin muslimat seluruh dunia yang masih hidup atau telah mati, berdasarkan hadis yang berbunyi, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa beristighfar kepada orang beriman lelaki dan perempuan, kataballahu lahu, Allah tulis baginya pahala sebanyak bilangan muslimin muslimat atau sebanyak bilangan mukminin mukminat. Hadis itu ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Istighfar kepada muslimin muslimat ataupun mukminin mukminat, Allah bagi pahala sebanyak bilangan mereka. Banyak mana muslimin muslimat mukminin mukminat, Allah Taala yang tahu. Kita baca sepatah. Oi, panjang ustaz sebut tu, panjang nak kira, nak bubuh nama mak ayah, nak bubuh nama guru, nak bubuh nama anak bini keluarga, panjang. Ambil yang pendek. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Panjang tu lah. Astaghfirullah, saya minta keampunan kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat, kepada seluruh orang yang beriman lelaki dan perempuan. Allah bagi pahala sebanyak bilangan mukminin mukminat itu. Dan hadis dalam Jami' Shaghir juga disebutkan, barang siapa yang beristighfar kepada mukminin mukminat 27 kali sehari, Allah Ta'ala mustajabkan doanya, dan yang kedua Allah murahkan rezekinya. Dua kelebihan baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali setiap hari. Tak kira baca waktu subuh, waktu tahajud, waktu selepas subuh, siang, malam, tak kira waktu mana. Kalau di Yaman, mereka baca sebelum subuh, waktu tahajud. 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Al-Imam Suyuti rahimahullah meriwayatkan hadis, barang siapa yang beristighfar kepada mukminin mukminat 27 kali setiap hari, nescaya dia termasuk di kalangan orang yang mustajab doa, dan Allah murahkan rezekinya. Allah jadikan dia penyebab rezeki kepada penduduk bumi. Lebih kurang tu maksud hadisnya. Nak menyatakan bahawasanya istighfar ni boleh tiap-tiap hari, siang malam 24 jam, bila-bila masa. Lebih-lebih lagi waktu sahur. Lebih-lebih lagi sebelum subuh. Jadi malam yang Allah bagi tiap-tiap malam kat kita, ada waktu doa mustajab, ada waktu sembahyang 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya, ada waktu sembahyang isya, sembahyang subuh di malam hari, lebih seperti qiyamul lail seluruh malam, berdoa waktu malam, ada waktu doa mustajab. Dan malam juga waktu untuk kita menjadi semakin hampir kepada Allah. Tadi hadis kata qiyamul lail qurbatun ilallah, qiyamul lail itu mendekatkan kamu kepada Allah. Itu Imam Tirmizi. Dalam hadis Imam Tirmizi dan Abu Daud, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Seseorang hamba aqrab ma yakunu al-'abd, ma yakunu ar-rabb minal 'abd. Allah dekat dengan hambanya di tengah malam, di akhir malam, di tengah malam yang bahagian akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Jika kamu mampu menjadikan dirimu di kalangan orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka jadikan dirimu sedemikian. Allah dekat dengan hambanya di akhir malam. Jika kamu boleh jadi orang yang berzikir kepada Allah di akhir malam, maka jadikan diri kamu sedemikian. Jadi berzikir walaupun sepatah, walaupun 2 patah, kita sudah mengamalkan hadis yang menyebabkan Allah dekat dengan kita. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Malik, Imam Ahmad, banyak ulama hadis riwayat bahawasanya rahmat Allah dekat pada setiap malam ketika berbaki sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman ketika itu, man yada'uni fa astajib lah. Siapa nak berdoa, aku nak mustajab.
Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa nak minta kepada aku nak berikan apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa nak minta ampun kepada aku, maka aku nak ampunkan baginya. Lafaz ini disebut oleh Imam Bukhari. Jadi tiap-tiap malam 1/3 malam yang akhir, yang berdoa mustajab, yang minta diberi, yang minta ampun diampun. Tiap-tiap malam Allah tawar sedemikian ketika berbaki 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang akhir ni mula bila? Pukul 2 pagi lebih kurang sampai subuh. Mungkin 2:30 kita baca istighfar, mungkin pukul 3:30, mungkin 4:30, mungkin 5:30. Jadi sekurang-kurangnya seminit sebelum subuh, 5 minit sebelum subuh, 10 minit sebelum subuh, dan sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat. Kalau boleh awal lagi baik. Cuma kita nak dapatkan berjaga waktu sebelum subuh ini perlu kepada tidur awal. Kalau tiap-tiap malam pukul 12 malam tidur, tahajud kita lintang pukang, doa kita tak ada baca, dengan sedap-sedap, orang habis bang subuh dah baru kita jaga. Tak apa lagi, teruk lagi, lepas terbit matahari baru jaga. Pasal tidur pukul 2 pagi. Jadi masalah. Maka malam ini, waktu berharga, Allah sumpah dengan malam. Wal-laili, demi malam, idza yaghsha. Tu tak tengok lagi kepada bacaan selepas subuh. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung pagi besok insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.